don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan Datuk Abdullah Sani terhadap pembangkang isu bajet 2025. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat Malaysia kini ni, belanjawan 2025 tiada kerangka jelas, kata Razidin. Apa yang tuan, mari kita dengar jawapan daripada Datuk Abdullah Sani. Dia akan jawab komen macam biasa. Peranan ahli parlimen penting. Exactly, Datuk. Jadi Itulah. kalau penting tak datang, Itu namanya ada sedikit kesialan otak dia panggil. Jadi dia tidak memikirkan untuk rakyat, tetapi dia memikirkan untuk memenuhi emosi ataupun nafsu dia. Ada berlaku begitu, Datuk Seri. Ya. Tetapi itu dia panggil tidak bertanggungjawab. Dan ini memang tidak boleh dikompromikan. Saya kadang-kadang rasa kecewa dengan rakyat yang memilih mereka yang diamanahkan itu tidak melaksanakan tugas. Ya. Masuk dalam dewan bercakap yang bukan-bukan. Kadang-kadang cakap itu di luar tajuk. Ni bajet semalam tu. Seperti mana yang dihadami apa yang dalam pengisian bajet 2025 ini mengundang banyak kebingungan terhadap masalah negara. Okey. Kebingungan maksudnya ialah tidak terjangkau akal berfikir. Dan ini telah dilakukan untuk mensantuni derita rakyat. Apa dia apa? Kebingungan. Kebingungan. Jadi ini anak buah Datuk Asri Anwar Ibrahim macam itulah. Dia ada ayat-ayat yang sesuatu yang kita pun kena kebingungan. Jadi memanglah pembangkang bingung lah dalam keadaan begini. Seperti mana yang diilhamkan, pembangkang yang tidak bermoral akan menjadi bingung. Kalau dia bermoral, dia akan menganggap ini adalah satu landasan utama untuk menuju ke arah negara yang maju dan berintegriti dan mempunyai efisien yang luar biasa. Ya. Dan bersama-sama kita malam ini juga saudara anak muda, saudara dari Sungai Buloh, saudara Hafiz. Apa khabar Hafiz? Baik, Alhamdulillah kepada semua pelayar-pelayar kita malam ini, Tok. Ya. InsyaAllah malam ini kita kupas sedikit berkenaan dengan belanjawan tahun 2020. Saudara nak kupas ke ataupun nak grill Datuk Abdullah Sani? Kita grill tetamu kita lah, Tok. Kita bagi soalan kat dia. Baik tu. Saya melihat belanjawan 2025 dengan peruntukan besar. Ini belanjawan kali ketiga. 421 bilion Datuk. Ini belanjawan yang terbesar. Menghampiri setengah trilion. Setengah trilion. Apa pandangan Datuk? Ya, seperti mana yang telah pun dikomitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mensantuni derita rakyat. Ya. Itu berlaku sebab dalam 421 bilion 335 bilion itu adalah berasaskan kepada pengurusan, manakala 86 bilion itu adalah untuk pembangunan. Dan ada 2 bilion lagi simpanan. Simpanan untuk reserve sekiranya berlaku sesuatu yang mendesak dan wang itu boleh digunakan atas memenuhi ataupun mengubati derita rakyat. Okey. Jadi saya melihat dengan belanja yang begitu besar, sedangkan pendapatan kita pun defisit jugalah tu tak? Seperti mana yang telah pun dimaklumkan. Ya. Tetapi itu tidak menyekat kemarahan untuk kita nak mensantuni derita rakyat. Itu tidak membolehkan kita meminggirkan untuk kita nak menselesakan hidup rakyat, untuk menjamin rakyat ini tidak derita dalam negara yang penuh dengan khazanah sumber yang begitu luar biasa. Okey Datuk, sebagai mantan ahli parlimen, Datuk jadi ahli parlimen 3 penggal tu ya. Ya. Jadi tentulah Datuk tu 3 penggal tu dekat 12 tahun Datuk tak? Berapa tahun sebenarnya Datuk? 15 tahun. 15 tahun jadi ahli parlimen, berartinya 15 kali pembentangan bajet, perbahasan bajet. Saya semalam menyatakan pada teman-teman bahawa apa yang diutarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam itu hanyalah kerangka. Dasar kerangka, dan ini sepatutnya besok, ini hari Senin, sewajarnya lah ketua pembangkang akan mengupah ataupun memberi satu apa dia panggil bajet, apa dia panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu? Sebagai bajet alternatif. Dan bajet alternatif. Tapi dalam dua pembentangan bajet yang lalu tidak ada. Jadi apakah akan ada lagi? Cerita Datuk. Seperti mana yang berpengalamannya saya dalam dewan. Ya. Apabila kerajaan mengutarakan bajet, pihak pembangkang khususnya ketua pembangkang akan mengeluarkan bajet penambahbaikan ataupun dia panggil alternatif bajet daripada pihak lawan. Dan ini dilakukan untuk seimbangkan apakah perlunya berlakunya pembetulan ataupun penambahbaikan
ataupun bersikap sementara untuk melaksanakan bajet itu sendiri. Dalam peralihan itu berlakulah perdebatan dalam konteks bajet kami, pembangkang, dan juga bajet kerajaan. Bila digabungkan, kita akan melihat banyak kelemahan berlaku dan kemudiannya ditambah baikkan semasa dalam perbahasan. Itu berlaku. Jadi apa-apa pun perubahan, kalau pertambahan, penambahbaikan masa perbahasan lah. Yang artinya sidang parlimen selama 28 hari akan datang ni, sepatutnya kita rakyat mendengar setiap perbahasan. Betul. Kalau wakil rakyat tak datang macam mana tu? Dia panggil quality of debate. Ya. Kita tak panggil debate yang merapu, yang tak ada hala tuju, yang langsung tidak masuk dalam bahagian bajet itu sendiri. Dan saya melalui banyak pengalaman apabila berlakunya terkadang pihak wakil rakyat, pihak belah sana ataupun belah sini membahaskan soalnya tidak relevan langsung dalam bajet. Dan ini berlaku dan ditegur, dan saya tidak bersetuju kalau perbahasan bajet itu yang betul penting, kerana itu package untuk rakyat. Dan rakyat nak tahu apakah permasalahan yang berlaku sebelum peringkat jawatan kuasa untuk membahaskan setiap butiran-butiran. Yang apa Datuk Seri cakap itu ialah Perdana Menteri telah merangkakan satu dasar dan kupasan dan juga perincian itu akan dimasukkan dalam butiran. Dan dalam butiran itulah di peringkat jawatan kuasa akan membahaskan setiap kementerian-kementerian yang telah pun diperuntukkan bajet atau ke dalam kelompok dasar yang dibuat oleh Perdana Menteri atau Menteri Keuangan. Jadi sinilah peranan ahli parlimen penting. Exactly, Datuk. Jadi kalau Ponting tak datang, itu namanya ada sedikit kesialan otak dia panggil. Jadi dia tidak memikirkan untuk rakyat, tetapi dia memikirkan untuk memenuhi emosi ataupun nafsu dia. Ada berlaku begitu, Datuk Seri. Tetapi itu dia panggil tidak bertanggungjawab. Dan ini memang tidak boleh dikompromikan. Saya kadang-kadang rasa kecewa dengan rakyat yang memilih mereka yang diamanahkan itu tidak melaksanakan tugas. Masuk dalam dewan bercakap yang bukan-bukan. Kadang-kadang cakap itu di luar tajuk. Dan ianya memberikan kerisauan. Apakah kualiti debate ataupun dewan itu perlu dipolis kembali ataupun diadakan retreat untuk membetulkan otak-otak yang ada dalam dewan itu supaya mereka memikirkan masalah rakyat. Bukan masalah hendak mengikut hawa nafsu yang mereka lakukan. Itu berlaku dalam dewan. Tapi kita tak boleh berkompromi dengan soal ni. Tak boleh. Tok, saya nak tanya sikit sebelum saya tanya soalan-soalan lain berkenaan dengan orang muda tu. Bajet dibentang semalam, baru sehari, tak sampai lagi orang kata ni kan, masih panas lagi ni. Tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam lagi ni. Kita dah dengar lah ada beberapa pemimpin pembangkang itu mengatakan peruntukan yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak meningkat. Ada antara mereka mengatakan sebab nak pilihan raya negeri. So apa komen itu? Itulah yang saya sebab tu kata, bila nak menyebut ayat tu kena berfikiran waras. Menjadi ahli parlimen, kamu diletakkan kategori yang paling tinggi. Kerana kamu pembuat dasar. Tapi bila kamu berbicara soal disebalik dengan bersikap negatif, akan berlakulah negatif. Dan apa yang dilihat daripada yang diberikan bajet kepada Sabah dan Sarawak itu, kerana mereka adalah kita dah bersetuju mereka ini berbentuk wilayah. Dan kita jangan lupa M63 itu kita tidak mengabulkan secara total. Derita rakyat di Sarawak dan di Sabah itu perlu disegera santuni. Dan ini adalah antara kerangka yang wajib kita lakukan. Kita jangan jadi pengkhianat yang telah dijanjikan Datuk nenek kita pada waktu itu, dan kita tidak mengikuti apa yang telah pun dipersetujui, malah kita khianat. Dan kita pertikaikan apa yang nak kita lakukan itu untuk semata-mata nak mengikut nafsu yang saya kategorikan betul-betul haram jadah lah. Yang tak ada hala tuju. Tenang Datuk. Apa masalah dia? Saya lah pesan Datuk, jangan masuk gaya 3 tu. Gaya 2 dulu. Tidak, masuk saya itu betul. Kata kita punya moderator kita. Dia begini keadaannya apabila kerisauan mereka itu dia tahu. PAS takkan boleh masuk Sabah dan Sarawak. Dia tahu. Apa yang dia nak kecoh sangat tu? Masalah sekarang ini ialah masalah melakukan
tidak ada berlaku pengkhianatan M63. Kita tak habis buat. Ini baru 80% kita lakukan. Melengkapkan supaya mereka bersedia dalam keseluruhan M63 itu dikotakan ataupun dijanjikan itu termeterai dalam perjanjian. Dan kita kena persoal diri kita, kenapa kita biarkan benda itu berlalu tanpa ada langkah-langkah untuk kita nak membetulkan perjanjian tu. Inilah antara tanggungjawab kita bersama. Sebab ini adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini meletakkan perpaduan di tangga yang paling nombor satu. Sebab itu dalam Rasulullah SAW sendiri pun dalam hijrah baginda sebut beri salam yang pertama yang disebut. Yang keduanya beri makan. Yang ketiganya tawakallah itu ialah sempurnaan dalam kerangka madani yang 6 teras yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tu. Jadi persoalan timbul ialah apakah dengan adanya salam atau perpaduan yang telah pun dicetuskan oleh baginda SAW ketika berhijrah ke Madinah itu menjadi satu cetusan untuk kita nak melaksanakan pertanggungjawaban dan jangan jadi pengkhianat, munafik. Dan orang yang bercakap ni tak kira siapa mereka, mereka adalah munafik. Dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang telah termenterai pada M63. Apa masalah kerja perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zaid Hamidi dan juga Fadilah Yusof untuk melengkapkan dan memberikan apa yang telah dijanjikan M63 yang telah berlalu puluhan tahun, lebih daripada 50 tahun. Dia 41 tahun. 40, can you imagine 41 tahun kita tidak mendapati janji kita. Ini betul-betul munafik. Dan sekarang ni kerajaan nak memberikan ruang kemewahan seperti mana yang telah dijanjikan itu, satu langkah yang bijaksana dan keadilan kepada semua rakyat Malaysia. Betul. Sebab itu dia katakan wilayah itu menjadikan ini sebahagian daripada konsep yang kita kena laksanakan. Dan kita tak boleh kata ini satu akhirnya akan berlaku pilihan raya dan ada udang di sebalik mi lah, di sebalik batu lah, apalah jadah gampang dia. Tapi isunya ialah sekarang apakah itu tidak mengkhianati rakyat di Sabah dan Sarawak? Apakah mereka itu bukan keluarga kita? Ini persoalan yang kena dibawa oleh pembangkang. Jadi pembangkang yang baik. Zaman saya dulu, Datuk Seri, sejujurnya bila bajet itu dilakukan, seantara orang yang akan berdebat, saya tak akan lepaskan peluang untuk memperkasakan lagi bajet itu dengan mencadangkan beberapa cadangan-cadangan yang dibuat, sehingga kan saya boleh meminda ataupun membuatkan akta baru sebanyak 13 akta dan juga undang-undang baru. Masing-masing boleh buat begitu setakat saya pembangkang. Tetapi saya mengambil naratif bahawa aku duduk dalam dewan ini untuk aku nak menyuarakan derita rakyat. Berjaya, Datuk Seri. Alhamdulillah. Berjaya. Jadi rekod saya ni sejujurnya bolehlah nak dibandingkan dengan yang lain tu, tunjukkan atas kertas bahawa ada orang yang telah buat lebih daripada apa yang saya buat. Terima kasih, ini adalah kenyataan yang diperanankan dalam watak-watak di dewan. Pakai pembangkang, you don't deserve that, you are opposition, you must behave yourself, that you cakap I'm the part of the ahli dewan, you're the lawmaker. Itu sepatutnya. Tetapi tidak berlaku begitu. Dia apa yang saya nampak sekarang ialah mereka cuba nak mencari helah. Macam-macam dia kata. Saya nak dengar apa dia kata dalam bajet ni. Dan bila dia buatkan pandangan, ayat saya kata tadi, kebingungan pembangkang. Kebingungan. Ini berlaku kebingungan ni. Dia jadi kalakabut, dia jadi otak dia jadi biul. Jadi ini yang sedang dia berlaku. Dan 24 jam ni. 24 jam ni. Kan? Terima kasih Cikgu Sekutu Mawar Merah untuk saya melani. Setujulah dengan pandangan daripada Datuk Abdullah. Cuma Datuk, bila Datuk cakap tadi soal ini santuni derita rakyat. Memanglah di Sabah tu kalau kita pergi masih lagi air tak ada, jalan, sarana dan sebagainya. Anak-anak sekolah macam mana disantuni oleh Yang Amat Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Sekolah yang usang, yang teruk apa semua perlu diperbaiki apa semua, dan beliau menekankan soal pendidikan itu lebih penting. Kerana fasa pertama dah selesai, kebersihan, itu soal bilik-bilik air untuk pelajar-pelajar. Sekarang ni akan masuk kepada fasa untuk menyediakan tapak-tapak atau tempat rekreasi, tempat makan, kantin sekolah, bangunan dan sebagainya. Itu bab pendidikan. Kita akan masuk nanti, Datuk. Tapi saya nak bertanya, Datuk, sebab saya cuba menghayati apabila Datuk Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kerajaan mahu menangani derita rakyat, menyediakan sejumlah
7 bilion lagi bulan Februari ni nak bayar ni nanti. Ya, ya. 7 bilion ni, bukan November, bulan depan. Ya. Untuk penerima star dan sebagainya. Dan kalau saya, malahan dia juga menyatakan semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kalau dikumpul, dihitungkan, ertinya setiap rakyat kita akan mendapat sekurang-kurangnya RM1,300 sebulan. Bukan setahun. Sebulan. Sebulan. Tapi tiga anak ke atas lagi banyak lah. Yang miskin. Yang miskin. Artinya beliau mau menangani derita rakyat dan mau menyelesaikan masalah membasmi kemiskinan tega. Boleh Tok bagi penjelasan? Ya, seperti mana yang saya huraikan awal. Dia dalam pengurusan itu dia letakkan 335 bilion. Dan di situlah dilunggukkan semua permasalahan rakyat. Saya tampak semua dah dicantoni. Termasuklah yang Datuk Seri cakap tadi, satu keluarga 3 anak dapat 1,300, itu minimum. Dan kalau dia tak campur dengan zakat dan sebagainya tak lagi, masuk, tak masuk. Dan JKM tak campur lagi. Sekiranya itulah menjadi panduan, maka dalam pendapatan isi rumah, dalam segi bantuan yang telah pun disediakan oleh kerajaan, sudah merungkaikan masalah miskin. Bukan miskin tegar, Datuk Seri. Miskin. Miskin tegar ni dia dah bisa papak kedana. Tapi ini miskin yang dikategorikan boleh makan tapi tidak boleh mewah dalam makanan. Okey Datuk, semalam saya dah menyatakan, sebenarnya saya nak mengulas, saya nak minta pandangan Datuk lah. Apakah tidak boleh kalau ada di Parlimen bercakap beri cadangan untuk penambahbaikan kepada bajet ini supaya tidak diberi hanya STR bulan ni dapat 600, kemudian 700. Kenapa tidak dicantumkan semua, disatukan semua tu setahun sekali dan diagihkan setiap bulan. Artinya setiap bulan akan masuk dalam akaun orang ini, rakyat ini sejumlah RM1,300. Saya rasa kalau itu jadi, bagaimana negara kena away lah tu. Ya, seperti mana yang kita tahu bahawa apabila kita mempunyai pendapatan tinggi, kita dalam kategori negara yang mewah dan negara yang maju. Makmur. Dalam kategori ini sebenarnya kita duduk dalam kategori yang membolehkan kita diiktiraf sebagai kerajaan atau negara yang setanding 10 terbaik dalam dunia. Sebab kita mempunyai carta pendapatan yang tak ada satu orang pun di kategori miskin. Tak ada satu orang pun kategori terpinggir. Termasuk orang asli dan sebagainya. Dan ini adalah rangkaian yang saya lihat bahawa fokus yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi dan Fadilah Yusof ini menjurus kepada bagaimana penyelesaian itu boleh dilakukan. Bila Datuk Seri cakap tadi dilonggokkan semua itu dan diagihkan mengikut bulan tetap dan tidak ternanti di antara satu bajet kepada satu bajet yang lain. Bukan satu jabatan saya dapat minta bahagian rahmah lah daripada jabatan kebajikan masyarakat. Itu sebenarnya boleh disatukan. Kena ada satu data mekanisme untuk melakukan. Kalau dapat melakukan sedemikian, kita telah mengkonfirmkan bahawa negara ini sudah pun diobati dalam derita. Itu yang saya nampak. Hafiz? Satu idea yang paling baik yang boleh memberikan jaminan bahawa mereka tidak terpinga-pinga dalam keadaan what is the next? Apa yang kita dapat lagi? Apa dah? Dia kena dilunggurkan satu itu sudah mencerminkan bahawa inilah yang dikatakan dasar keseluruhan yang dibuat oleh Menteri Keuangan, perangkat Menteri Malaysia yang membolehkan kita semua memudah cara dia panggil. Memudah cara. Kita saya baca detail lagi. Ahli Parlimen pun tadi itu berkata Perdana Menteri Anwar Ibrahim hanya menyebut inisiatif secara umum tanpa penjelasan lanjut. Ada disebut data ekonomi tetapi tidak dinyatakan bagaimana negara hendak dipacu dan apakah kerangka besar dalam konteks struktur atau strategi ekonomi yang akan dilaksanakan. Aku sama itu menyokong kerja apa pada dapat baik. Assalamualaikum.